Penjara tak boleh. Penjara, kamu dah serve penjara. Itu falsafah dia. Tapi untuk Rosman dengan Najib, denda boleh digantung. Kalau rakyat biasa, denda kena bayar. Tak bayar masuk penjara. Sebab itu dia patut bersyukur lah. Okey, kiranya sekarang ni masih lagi ketidakadilan itu kelihatan atas hukuman yang dikenakan antara Najib dan juga Rosman atau bagaimana? Dia bukan tak adil lah. Bagi saya kan, mahkamah ni mungkin masih lagi meringankan. Bukanlah, masih ada simpati jugalah kan. Sebab bagi saya mahkamah ini betul akui, memang mahkamah kata memang ada pengecualian. Saya akui dalam setiap satu general rule ni memang ada pengecualian. Memang secara umumnya denda kena bayar. Tapi ada pengecualian. Jadi mahkamah gunakan pengecualian itu untuk kes Rosman ini. Kan? Sebab mungkin mengambil kira denda itu agak tinggi, kan? Tapi kalau kita fikir pula, jenayah itu sendiri adalah jenayah yang memang berat, yang patut kena hukuman denda yang berat, kan? So bukan isu tak adil moderator, tapi lebih kepada isu bagi saya mahkamah terima jugalah faktor mitigasi dia tu, kan? Sebab dalam undang-undang ni mesti ada faktor memberatkan, faktor meringankan, kan? Okey, berbalik kepada harapan 10 janji 100 hari itu. Kalau kita lihat isu yang berkaitan dengan melibatkan antara Datuk Seri Najib dan juga Datin Seri Rosman ini merupakan orang kata antara yang menyiasat skandal lah, di bawah menyiasat skandal. Maksudnya kes SRC 1MDB sekarang masih lagi orang kata dah dikenakan hukuman, dan ada juga lagi skandal-skandal yang melibatkan menteri-menteri lain juga. Jadi itu bagaimana YB melihat ke arah itu? Adakah ada kes yang melibatkan Datuk Seri Zahid Hamidi dan sebagainya? Adakah ianya akan diteruskan ataupun ketika ini bagaimana? Takat ini memang saya rasa tidak ada ni lah untuk macam sekarang kan. Sekarang ni yang menunggu hukuman ada antaranya YB Baling. Betul. Kan. Lepas tu YB Mokhtar, lepas tu Presiden UMNO. Takat ini tak ada lagi arahan kata akan tarik balik. Sebenarnya ada beberapa kesalahan-kesalahan yang kita pun rasa agak kesal lah kerana ditarik balik. Contohnya pendakwaan kata Ahmad Maslan, pendakwaan ke atas bekas Ketua Menteri Sabah tu kan. Apa nama dia? Musa Aman kan. Lepas tu kesalahan ke atas Reza Aziz. Bukan tarik balik, tapi dia bersetuju untuk bayar balik kan. Itu sebenarnya memang ada mengecewakan sikit lah. Tapi kita tak boleh buat apa. Itu sebenarnya kuasa pendakwa raya ataupun kuasa peguam negara. Kita hormatlah. Cuma bagi kita sekarang ini, saya rasa apa yang kita buat dulu nampaknya mereka pun sedar bahawa sebab tu mereka teruskan. Kan? Dan sekarang terbukti. Saya nampak lah. Rakyat dah mula, saya lihat lah. Semalam saya diberitahu oleh ada seorang warga di Sepang, warga Tionghoa, dia kata, sekarang rakyat dah mula rasa macam, oh betul juga PH buat dulu kan. Mana kamu dakwa, sekarang kamu nampak hukuman kan. Dia buat hati. Sampai ada rakyat di kalangan orang-orang Tionghoa yang lepaskan mercun sebanyak 12 kali bila Najib dia patut bersalah 12 tahun. 12 tahun dia main mercun pun 12 das. 12 das. Okey, kita berbalik pula dengan kejayaan yang kita lihat dibawa oleh Pakatan Harapan sebelum ini, seperti undi 18. Kalau kita lihat sebelum ini, undi 18 dibawa oleh Pakatan Harapan untuk melihat bagaimana undi 18 itu boleh dilaksanakan. Dan kalau kita lihat undi 18 itu telah berjaya dilaksanakan ketika PRN di Johor pada orang kata musim lalu lah. Dan ini merupakan kali pertama sekiranya PRU akan dilaksanakan pada tahun ini ataupun tahun hadapan dalam masa terdekat. Dan adakah Pakatan Harapan nak mengatakan undi 18 itu merupakan kejayaan daripada Pakatan Harapan ataupun bagaimana? Memang betul lah, memang jelas Pakatan Harapan. Cumanya kalau kita mentah, sebab kita dah dijatuhkan melalui langkah syaratan dalam masa 22 bulan, maka apa yang kita rancang tak dapat laksanakan. Tapi alhamdulillah lah, bila mereka laksanakan, kita tidak ada masalah. Kan? Sebenarnya untuk makluman moderator, semasa kita tak perkenalkan undi 18, ketika itu pun ada tentangan juga. Sebab ada setengah-setengah daripada pihak, setengah-setengah termasuk daripada kita sendiri pun ragu adakah dia menguntungkan atau tidak menguntungkan. Saya ketika itu saya kata jangan fikir untung tak untung, kita fikir kita mesti libatkan rakyat untuk membuat keputusan. 18 tahun mereka dah dewasa. Dan sebab rakyat ni adalah decision maker. Mereka patut diberikan peluang untuk menentukan matlamat dan masa depan negara. Kan tak guna kalau kita ada rakyat tiba-tiba apa berlaku pada politik dia tak berat. Sebab tu kita laksanakan, walaupun mungkin bila kita laksanakan 18 ni kita tahu mungkin ada dia punya aspek negatif dia, kemungkinan
dia akan undi. Biasanya anak muda ni kita tahu mereka ni lebih kepada suka kepada entertainment, hiburan kan. Jadi apabila, sebab tu setengah-setengah pihak mengasakan bahawa bila kita kesedaran politik di kalangan anak muda ni masih lagi rendah, jadi kalau kita laksanakan undi 18, dia mungkin tidak menguntungkan. Tapi bagi kita itu persoalan nombor 2. Persoalan pertama ialah bagaimana kita mesti melaksanakan tanggungjawab untuk memastikan semua rakyat, termasuk anak-anak muda yang dah boleh berfikir ni, yang dah boleh buat keputusan ini, untuk terlibat sama dalam menentukan masa depan negara. Sebab itu juga zaman kita juga kita berjaya hapuskan section 15 kurungan 15C tak saya akta AUKU tu kan, yang menghalang mahasiswa terlibat dengan politik, khususnya politik di kampus. Kita hapuskan, for the first time kita dapat hapuskan. Kan. Jadi, okey, terima kasih YB atas penjelasan. Mungkin ada satu lagi yang saya nak tanyakan soalan sebelum saya berbalik kepada soalan daripada penonton kita di Facebook. Okey, YB, kalau kita lihat kesemua hapuskan GST pun sudah, subsidi petrol bersasar pun sudah, hapuskan hutang pemerintah dah pula bagaimana? Okey, memang itu kalau tengok, saya akui itu antara yang paling rumit. Betul. Yang paling rumit. Sebenarnya memang kita ada ke arah nak buat itu, tapi dia sebenarnya kita rasa itu saya akui memang agak rumit. Apa yang menyebabkan ia rumit? Rumitnya sebab apa? Ketika itu kita berhadapi masalah kekangan kewangan. Kan? Sebab kita tak mahu juga kalau kita janji kita hapuskan, tiba-tiba nanti semua pihak lain pun akan menuntut benda yang sama kan. Sebenarnya memang kalau itu yang memang yang terbaik lah kan. Tadi sebenarnya bukanlah kata kita tak ada hasrat untuk ke arah itu. Cumanya masa itu kita rasakan mungkin tak boleh kita capai dalam masa yang tu lah. Sebab saya kata patutnya kita diberikan mandat 5 tahun. Sebenarnya untuk makluman, kita merasakan kalau 5 tahun tu kita boleh dapat capai banyak matlamat, kemungkinan kita akan diberi terus mandat sehingga pilihan raya BL15. Dan ketika pegat yang kedua nanti, kata orang tu the second term itu, kemungkinan banyak lagi kita boleh buat. Tapi malangnya, apa yang berlaku, bila kita dah buat banyak benda-benda yang baik ni, pihak tu lagi dia merasakan mereka tidak ada modal untuk lawan kita, maka jalan terbaiklah mereka jatuhkan kita. Kan? Masa kita minta apa yang mereka boleh lawan kita dari segi hujah, apa yang mereka mainlah, main isu perkauman, isu arwah adib dari segi perkauman, isu ISET dari segi perkauman. Mereka juara dari segi main isu perkauman. Untuk berhujah dengan ilmiah ni, baik di parlimen, luar parlimen, mereka tak mampu. Kalau di parlimen tu, saya sebagai Timbalan Menteri, saya kata, saya tak ada rasa cabaran soalan-soalan daripada pihak pembangkang ketika itu. Kalau sudah daripada PAS, lagi tak ada pertaruhan langsung. Terus saya kata, saya sebagai Timbalan Menteri, YB Khalid sebagai Menteri Wilayah, kami ni nak mengharapkan soalan-soalan yang mencabar daripada pihak pembangkang ketika itu, tapi tidak jumpa soalan-soalan yang mencabar. Soalan-soalan dia lebih kurang soalan-soalan yang macam, saya nak kata soalan-soalan yang lebih kepada perkauman, ketuanan Melayu. Itu isu-isu yang tidak sangat isu nasional lah kan. Bukan saya kata mereka ni tak bagus, tapi saya nak katakan mereka seolah tidak prepare dari pembangkang.